ucapan sebentar tadi. Seterusnya dengan segala hormatnya saya menjemput Saudara Nazrin bin Amrul untuk memberikan ucapan. Jangan bagi nampak. Oh, nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam makmur Johor. Salam makmur Johor. Terima kasih kepada pengurusi tetap dan saudara timbalan pengurusi tetap. Satu tepukan gemuruh kita beri kepada mereka berdua. Telah berjaya mengendalikan persidangan kita pada tahun ini persidangan tahun 2020 dengan lancar dan jayanya, alhamdulillah. Saya hormati lagi saya kasihi sahabat saya, sahabat seperjuangan saya, saudara Muhammad Hairul Azlan bin Sulung Naib, Ketua Pemuda UMNO bahagian Masjidillah. Saudara penolong Siusa, penolong Dahri dan saudara ketua penerangan, barisan ahli jawatan kuasa Gerakan Pemuda UMNO bahagian, Tuan Haji Azman, Ustaz Harun Nizam dan juga Tuan Haji Suratmin selaku pemerhati daripada UMNO bahagian Pasir Gudang. Yang paling mustahak dan terpenting pada malam ini, bukan kami yang ke atas ni, kami ni tanpa anda semua, kami yang ke atas ni tak bermakna. Sidang perwakilan yang terdiri daripada ketua-ketua Gerakan Pemuda UMNO Kawangan, naib nolong Siusa dan juga perwakilan daripada pemuda-pemuda UMNO Cawangan dalam bahagian Pasir Gudang. Pertamanya, alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kita masih dapat berkumpul pada malam ini sehingga ke saat ini. Kita cuba untuk kita tak catat sejarah untuk kita bersidang selama 2 hari ya. Kita cuba insya-Allah. Alhamdulillah kita dapat menjalankan persidangan kita dalam suasana yang sedikit berbeza, iaitu dari segi susun atur caranya, iaitu kita sedang masih berhadapan dengan suasana COVID. Dan sebab itulah susunannya sebegini. Dan jumlah perwakilan ataupun jumlah mereka yang dijemput juga kita tak boleh nak jemput ramai-ramai disebabkan oleh kita perlu mematuhi SOP. Dan yang keduanya, walaupun beberapa kali usaha untuk kita mengadakan persidangan kita tahun 2020 tidak dapat kita lakukan disebabkan oleh beberapa masalah, iaitu yang berkaitan dengan COVID. Namun alhamdulillah, sebagai permulaan kepada tahun 2021 pada malam ini, pada hari ini, kita akhirnya dapat menjalankan persidangan mesyuarat perwakilan di peringkat UMNO bahagian bagi tahun 2020 pada tarikh 1 hari bulan Januari 2021. Tahniah dan syabas juga saya ucapkan kepada semua pembentang, pembahas, pencadang usul yang kita semua telah dengar, kita telah sama-sama dengar sebentar tadi. Yang saya rasa soal berkenaan dengan keberanian mereka untuk mengambil tanggungjawab, tampil ke hadapan, membuat persiapan yang sewajarnya bagi membolehkan usul-usul berkenaan dengan usul-usul yang telah dibentangkan tadi dapat kita persembahkan dan dapat kita luluskan secara sebulat suara dalam mesyuarat perwakilan kita pada malam yang berbahagia ini. Jadi tahniah dan syabas
diucapkan kepada saudara Mak Yasir khususnya yang telah menguruskan, mengetuai Jawatankuasa Kecil Usul Mesyuarat Perwakilan pada malam ini. Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua pembentang, pencadang dan juga pembahas atas keberanian dan juga atas idea-idea yang telah dikemukakan. Dan Alhamdulillah, insyaAllah kita akan angkat usul yang telah kita sama-sama luluskan sebentar tadi ke peringkat yang lebih tertinggi bagi menjadi sebahagian daripada dasar dan input pada perjuangan parti yang sama-sama kita sokong pada yang kita sama-sama sokong, insya-Allah. Tuan Presiden Tetap, Timbalan Presiden Tetap, saudara yang saya hormati sekalian, saya elok untuk saya ambil kesempatan pada malam ini untuk saya terangkan beberapa perkara ataupun ambil kesempatan untuk saya jelaskan beberapa perkara. Baik berkaitan dengan perjalanan kita sebagai sebuah parti dan khususnya nanti saya sentuh sikit tentang apa yang sedang berlaku kita di Pasir Gudang ini. Berkait dengan soal kita hari ini ialah berbeza. Kalau tahun 2018 dan tahun 2019 kita bersidang sebagai pembangkang. Dan ketika itu sekelumit ataupun sedikit pun saya dapat lihat nilai dan juga jati diri serta nilai juang kita pada ketika itu. Ketika kita bergelar sebagai pembangkang, sekelumit pun tidak menggugat semangat dan daya juang yang ada pada diri kita pada ketika itu. Sebab itu orang kata parti UMNO ni parti keramat. Kerana apa dia keramat? Kerana semangat dan nilai juang yang ada pada setiap daripada kita nak dibandingkan dengan parti-parti politik yang lain. Kalau kita nak bandingkan dengan PBBM sebagai contoh, mereka mungkin hanya beberapa tahun sahaja bergelar sebagai pembangkang dan mengalahkan kita di pilihan raya umum yang ke-14 dan kembali bersama dengan kita pada hari ini. Walaupun kembalinya mereka itu kita pun tahu dalam jauh di sudut hati bahawa memang kita tak boleh nak terima mereka. Kerana kalau dalam PBBM ini ada 3 golongan. Ada 3 golongan. Dia sama macam najis. Ada 3 jenis najis. Pertama, golongan yang keluar daripada UMNO lebih awal sebelum pilihan raya umum ke-14, kerana pada ketika itu mereka tak berpuas hati dengan Datuk Seri Najib. Kan? Tun Mahathir, Tan Sri Muhyiddin, Datuk Seri Syafiee Apdal dan penyokong-penyokong mereka. Okay. Tak apa, kita boleh terima. Kalau kat Pasir Gudang tu nama-nama yang disebutkan tadi. Itu kategori yang pertama ataupun najis yang pertama. Paling ringan lah. Sebab apa? Sebab okey, tak ada masalah. Sebab suka tak suka kita kena terima. Perkara yang mereka tak setuju awal itu, mereka telah dibuktikan pun dalam keputusan ataupun keputusan penghakiman yang melibatkan Datuk Seri Najib. Suka tak suka, kita itu kerana itu fakta. Fakta yang kita sendiri pun kena terbuka soal itu. Tak kisahlah, okey, bosku Datuk Seri Najib popular sekarang, okey, tak apa. Itu kita ambil sebagai satu perkara yang berasikan. Tetapi pokoknya mereka dikenakan oleh tindakan mereka di suatu ketika itu, mungkin dalam tahun 2015-2016, ketika UMNO sedang berhadapan dengan krisis politik yang menyebabkan mereka itu dikenakan tindakan dan ambil pendekatan keluar ataupun dipecat daripada parti. Tak apa, itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, apabila dah mula nak pilihan raya umum ke-14, mereka dah mula goyah. Mereka dah mula sangsi dan tak percaya bahawa UMNO ini mampu untuk kembali ataupun mampu mengekalkan kemenangan dalam pilihan raya umum ke-14 dan berbondon-bondonlah golongan ini keluar. Pun tak apa. Najis yang kedua. Najis pertengahan yang kita boleh terima lagi. Maknanya mereka ada prinsip lah. Sebelum pilihan raya, orang kata sebelum pilihan raya mereka ambil keputusan kata untuk keluar daripada UMNO dan masuk PBBM ramai. Pun tak ada masalah. Itu kita boleh terima lagi. Najis yang pertengahan.
Tapi yang paling celaka, najis yang paling berat ni, yang hari ni ramai kat dalam PPBM Pasir Gudang. Catat, apa perlu catat? Ni najis paling berat, iaitu orang yang pilihan raya umum ke-14 pakai duit UMNO sepanjang sebelum pilihan raya, sepanjang bergelar kononnya sebagai berita, ambil projek ahli parlimen, masuk pertandingan kononnya untuk bertanding dalam UMNO, kalah, keluar, masuk PBBM, dan itu semua najis yang paling berat yang hari ini menerajui pimpinan PBBM di Pasir Gudang. Habis kita ni apa? Kita penjual burger. Kita ni yang setia pada parti, Jual burger. yang macam saya katakan tadi, tak sekelumit pun terlintas dalam pemikiran bahawa kita akan meninggalkan dan mengkhianati parti ketika parti susah, ketika parti dihina, ketika parti ini pun tak pasti, tak jelas masa depannya. Tapi kita sampai pada hari ini sedikit pun kita tidak berdansa. Takkanlah kita ni lebih mulia, dia orang tu lebih mulia daripada kita. Golongan yang ketiga tadi lah, najis paling berat tadi. Tanah mana pun belum tentu boleh Saya sambut tu, tanah mana dalam muka bumi ini pun belum tentu boleh menyucikan pengkhianatan dan juga apa yang telah melakukan pada parti kita. Sebab saya nak tanya soal kita. Saya lantaklah dia orang tu. Yang dia orang tu kita tahulah kan. Saya pun dah kategorikan mereka sebagai najis paling berat. Dan saya bertanggungjawab terhadap statement saya ni. Steady bos. Saya nak tanya saya. Saya nak tanya kita. Cakap benar. Saya nak tanya kita. Cuci dalam debu. Adakah kita semua ni sanggup menerima golongan tersebut sebagai sebahagian daripada untuk kita sama-sama berjuang semata-mata hanya untuk menjadi kerajaan? Tolak. Memanglah, hari ini memang kita dah menjadi sebahagian daripada kerajaan. Tapi dalam usul tadi dah berjela-jela kita terangkan dengan kedudukan UMNO yang dipandang enteng tak enteng, kan? Kedudukan strategik ataupun portfolio kementerian yang tak apa-apa, keputusan kerajaan yang tak ambil kira soal berkenaan dengan pandangan dan suara kita. Benda jadi songsam. Kenapa benda jadi songsam? Kita kalau ikut parti yang kalau di peringkat nasional, kalau ikut sebuah parti tunggal, kita yang paling besar. Itu juga yang berlaku di Sabah. Kalau di Sabah, saya sendiri terlibat dalam kebetulan pergi ke Sabah untuk membantu jentera pilihan raya negeri di sana. Kalau ikut satu parti tunggal, UMNO yang paling banyak. Tapi kenapa kursi ketua menteri perlu diberi kepada parti PBBM? Abang kau ni betul lah. Lepas tu banyak pula keputusan yang kerajaan buat hari ini tak ambil kira pandangan dan suara kita. Kita pula, ialah pada ketika itu, mungkinlah kita berkorban. Mungkin sebahagian daripada pemimpin kita mungkin sedikit terpalit dengan isu mahkamah dan sebagainya, tak boleh nak diangkat sebagai calon Perdana Menteri. Paksa angkat daripada parti mereka. Tapi Tan Sri Muhyiddin itu datang daripada kategori yang mana? Nombor 1. Okey lagi lah. Kan, maknanya masa tu disebabkan oleh tanggungjawab UMNO untuk memastikan kewujudan dan keberadaan kerajaan. Lagi-lagi apabila kita terpaksa menguruskan negara dalam keadaan krisis kesihatan akibat COVID dan sebagainya, sokong juga lah Tan Sri Muhyiddin. Lepas tu lebih-lebih lagi, dia pula datang daripada kategori yang pertama. Okey lah, tak adalah teruk sangat. Kalau nak dibandingkan dengan kategori ketiga yang menteri pun ada Hamzah Zainuddin, ada Tok Pa, ada siapa lagi? Ada Mas MRT.
Ada siapa lagi? Ada Latif Ahmad. Itu semua nama-nama yang datang daripada kategori yang nombor 3. Jadi apa? Okeylah kat kerajaan kita pun dilantiklah jadi menteri kabinet. Pun seronok. Tapi lama-lama sikit demi sikit, bulan demi bulan, nak jadi apa dengan UMNO ni? Nak jadi apa dengan UMNO? Kita seolah-olah diberi apa yang dipanggil sebagai second fiddle, ataupun apa bahasa mudah saki baki, yang hanya orang kata hanya untuk orang kata ada tak menambah pergi tak mengurang, lebih kurang gitulah. Portfolio kementerian pun tak strategik, tak ada suara dalam tu, tapi rakyat akan tengok kita. Tak bagi KWSP sebagai contoh, rakyat tengok kita kerana hari ini kita dah jadi sebahagian daripada kerajaan. Apatah lagi apa? Soal moratorium apabila tak bagi, walaupun kita desak, pemuda desak, Sri Najib desak, ramai desak kata buat blanket moratorium tambah lagi 6 bulan. Aduh, tak ambil pandangan pun. Tapi yang kita jadi sebahagian ataupun akan dipertanggungjawabkan. Kita terpaksa jawab perkara tu. Padahal yang menentukan bukan kita. Kita hanya sebahagian daripada kerajaan. Jadi bagi berhadapan dengan pilihan raya umum ke-14, jangan kerana hanya nak berkuasa semata-mata, kita langsung kita gadaikan masa depan dan maruah parti kita. Itu kalau tanya saya lah, pandangan saya. Biar kita tak dapat berkuasa pun, saya pun biar saya lepaskan jawatan ahli majlis, MAC pun tak dapat ahli majlis, tak ada masalah. Asalkan maruah dan juga orang kata maruah dan masa depan parti itu tetap sesekali kita gadai. Sebab kalau kita nak berkuasa, kalau ikut formulanya pada hari ini, dengan apa nama dan tujuan Perikatan Nasional itu diwujudkan pun untuk mengelirukan pengundi. Itu yang berlaku di Sabah. Di Sabah, rata-rata pengundi, kalau tengok demografi di Sabah tu kan banyak yang pendalaman, banyak yang orang yang mungkin tak faham apa yang berlaku kan. Mereka keliru. Perikatan Nasional ni apa? Sama ke dengan Barisan Nasional? Adalah warna pun lebih kurang sama. Kena ingat, Perikatan Nasional ni memang untuk mengaburi dan mengelirukan pengundi dengan Barisan Nasional. Jangan sesekali kita sokong Perikatan Nasional, suruh parti masuk Perikatan Nasional. Dan alhamdulillah nampaknya parti daripada presiden dan ke bawah-bawah, soal itu setakat ni masih jelas. Yang tu mungkin kita boleh tarik sedikit nafas lega lah. Apabila parti presiden buat keputusan kata memang takkan menjadi sebahagian daripada Perikatan Nasional. Soal PAS nak masuk Perikatan Nasional, itu kita tak boleh nak halang. Itu kita tak boleh nak halang. Dan biarlah kita yang tahu politik ni menilai sejauh mana kejujuran, sejauh mana keikhlasan, sejauh mana keikhlasan dan kejujuran PAS sebagai sebuah parti politik itu untuk betul-betul menerjemahkan muafakat nasional. PAS kena ingat, tanpa muafakat nasional mereka tak relevan. Tanpa muafakat nasional mereka takkan kuat seperti apa yang mereka kuat pada hari ini. Tanpa muafakat nasional, tak mungkin mereka akan dapat rasa kuasa berada di tampuk kuasa kerajaan persekutuan seperti yang mereka dapat pada hari ini. Dengan muafakat nasional itulah yang menyebabkan PBBM nak bersama dengan kita. Kita yang bagi talian hayat, bagi oksigen, bagi segala-galanya pada PBBM untuk terus letakkan mereka berada di tampuk kuasa. Dan yakinlah PBBM sebagai sebuah parti hanya kerana Tan Sri Muhyiddin seorang Perdana Menteri sahaja. Next in line siapa? Kalau let's say na'udzubillah lah apa-apa berlaku pada Tan Sri Muhyiddin, siapa? Kalau ikut ranking, next in line adalah Faizal Azmu ataupun Peja, bekas Menteri Besar BIMA. Ini pun nak terangkan ni, kenapa ataupun kenapa. Yalah, orang kata UMNO pula gila kuasa apa yang berlaku di Perak baru-baru ni. Kena jelas, UMNO pun tak bodoh lah. Maknanya UMNO Perak lah. UMNO Perak pun tak bodoh lah kalau hanya semata-mata nak jadi menteri besar untuk beberapa bulan.
Sebab kita tahu, semua pun tahu, pilihan raya akan berlaku pada bila masa. Reda je COVID, apa ahli Parlimen BN tarik sokongan, bubar. Bodoh ke UMNO Perak kalau dia tahu pilihan raya umum akan berlaku dalam masa terdekat, berenar nak jadi menteri besar. Jangan tengok benda macam tu. Apa yang berlaku di Perak adalah kerana menteri besarnya ada masalah pribadi berkaitan dengan dadah dan minuman, drinks and drugs. Takkanlah bodoh kalau kita jadi salah seorang wakil rakyat dalam diri Perak, apabila tahu menteri besarnya ada masalah, kita nak pergi sokong lagi. Mana letak Islamnya? Dia sebagai menteri besar, dia bertanggungjawab soal-soal penting, nak menghadap dengan sultan dan sebagainya. Bodohlah kalau UMNO Perak, wakil-wakil rakyat Perak tu, nak hanya semata-mata nak jadi menteri besar untuk 2-3 bulan, semata-mata nak jadi tuan Perak. Maknanya dia orang pun dah tak tahan dengan apa yang berlaku di Perak, menteri besar yang sebegitu. Jadi suka tak suka, tolaklah. Yang tu pula berlaku sebab dia next in line ataupun nombor 2 dalam parti pemerintah. Jadi kena faham semua ni. Sebab itu hari ni kita buat keputusan, kita ambil usul, kata pertama, untuk kita tolak soal berkenaan dengan kerjasama dengan Perikatan Nasional. Biarlah kita ni bertanding secara ikut formula yang terbaik, cuba carikan. Apa secara sendirian ke, pakai logo kita ke, pakai bendera kita ke dan sebagainya, supaya akhirnya kita mampu, ataupun yang kita pertahankan prinsip kita, yang kita cuba lindungi maruah parti kita, yang kita nak kena pastikan adalah masa depan parti kita. Biarlah tak ada kuasa pun tak apa, kalau pilihan raya sekali lagi, maksudnya saya nak cakap bukan kata nanti ambil out of konteks, susah pula kata saya tak kisahkan kalau pilihan raya, bukan. Maksudnya apa pun yang kita nak buat, keputusan yang kita nak ambil, pertimbangan yang kita nak pastikan, maruah parti kita. Jangan kerana kita nak berkuasa semula pilihan raya umum ke-15, kita jadi UMNO yang macam sekarang, berada di bawah parti lain, parti baru, parti tak ada parti tak ada akaumbi, parti tak ada pengaruh, orang tak suka. Dan satu perkara yang kita ingat adalah mereka adalah sebahagian daripada Pakatan Harapan. Takkan itu kita lupa. Senang je kita nak lupa bahawa mereka adalah sebahagian daripada Pakatan Harapan yang mengalahkan kita. Takkan itu kita lupa. Takkan itu kita lupa. Apa yang ketua bahagian kita sampaikan tadi betul. Perlu cari formula baru, perlu ada cari pendekatan baru dalam untuk berhadapan dengan pilihan raya umum ke-15 ni. Tak apa. Itu. Sebab tu satu lagi usul yang saya setuju untuk kita kemukakan pada hari ini, wa ima apa jadi pun, biarlah Parlimen Pasir Gudang dan Dun Permas ditandingi oleh wakil daripada UMNO atau Barisan Nasional. Parti kita. PBBM nak letak calon, Perikatan Nasional lentak. We are not part of them. Kita perlu sebagai sebuah parti politik akan masuk pilihan raya, menang kalah, ada. Tapi sebab itulah semua kita ni perlu bekerja keras daripada sekarang untuk pastikan kita mampu menang pilihan raya umum yang akan datang, insya-Allah. Misi kita jelas, kita perlu tebus semula kekalahan kita di semua kursi dalam Parlimen Pasir Gudang. Mudah-mudahan kita bakal menyumbang pada salah satu kursi pada pembentukan baik di peringkat kerajaan negeri maupun peringkat kerajaan persekutuan ini, insya-Allah. Jelas bagaimana kita dengan PN, hubungan kita dengan PPPM, siapa PPPM di Pasir Gudang ni, ini jelas. Sebab kalau kat atas tu banyak sangat yang keliru. Ada sebahagian menteri dah selesa, itu diorang. Kita ni kena tanya balik diri kita ni, apa tujuan kita masuk politik, kenapa kita jadi ahli UMNO, kenapa sampai hari ni kita masih setia. Terus semua tanya diri kita, sanggup tak kita menggadaikan semata-mata nak berkuasa, menggadaikan semua itu? Jawapannya, saya serah pada tuan-tuan, saya serah pada saudara, saya pasti sesudah ada jawapannya. Itu saya sentuh tentang soal yang
Dalam ucapan penangguhan ini, izinkan saya juga untuk terangkan beberapa perkara yang berkaitan dengan kita. Seperti apa yang, yalah saya ambil kesempatan lah sikit pada malam ini. Pertamanya soal pelantikan ahli majlis. Dan pelantikan ahli majlis yang diumumkan oleh yang berbahagia Datuk Ketua Bahagian tadi, bahawa saya dan saudara Mat Yasir telah dicalonkan. Benda ni kita kena jelas. Kami ni berada sebagai sebahagian daripada ahli majlis Majlis Bandaraya Pasir Gudang. Jawatan tu sendiri adalah jawatan politik. Itu yang pertama. Maknanya dia adalah lantikan politik. Kami ni dicalonkan oleh parti. Kami ni dicalonkan oleh parti. Parti calonkan kami. Tujuannya untuk bawa nama baik dan imej parti. Ya, betul bos. Bawa nama baik dan imej parti. Melalui apa? Melalui perkhidmatan yang terbaik melalui pihak kerajaan tempatan, iaitu Majlis Bandaraya Pasir Gudang. Itu je tujuannya. Jadi kalau kita jelas soal ni, cakap-cakap belakang, yang perasaan iri hati dan sebagainya, mungkin memang tak akan timbul kalau kita faham soal ni. Mula-mula tu adalah sikit, kan? Ada yang mempertikaikan Mat Yasir, kan? Tak apalah, itu biasa. Nak memuaskan hati semua orang, kita tak mungkin boleh puaskan hati semua orang. Tapi ada sebagai, kita kena faham agenda yang lebih besar. Kalau nak ikut orang yang paling boleh bising dan terasa akibat pelantikan Mat Yasir, teka siapa? No. Saudara Hairul Azlan Sulong lah yang paling layak. Yang paling layak bising, yang paling layak memekak, yang paling layak vokal kalau dia tak puas hati tentang pelantikan Mat Yasir. Tapi dia pun tak ambil pendekatan tu. Malah dia sokong lagi pelantikan Mat Yasir. Dia faham. Kerana beliau faham agenda yang lebih besar yang kita cuba capai melalui apa yang kita buat. Untuk parti. Kita kena tunjukkan yang parti ni mesra orang muda, ketengahkan orang muda, beri cungkilkan bakat orang muda. Mat Yasir baru 25 tahun. Bukan kita duduk kat situ sebab nak kejar projek, sebab nak dapat projek inden, kerana nak nama. Kalau fikir soal tu memang takkan puas hati lah. Tapi macam saya katakan tadi, saya cakap dengan Rizal, saya kata kita ni nanti, pertama jawatan tu sendiri adalah jawatan politik, lantikan politik. Kita berada di sana pun kerana jawatan yang kita pegang dalam parti. Yang calonkan kita adalah parti. Tapi yang paling mustahak yang kita kena faham, tujuan apa kita buat adalah untuk bawa nama baik parti. Caranya, pendekatannya dengan memberikan khidmat yang terbaik melalui pihak berkuasa tempatan. Tugas kita orang apa di majlis? Mengubah dasar undang-undang kecil di peringkat kerajaan tempatan. Kan Malaysia ni kerajaan persekutuan, ahli parlimen. Kerajaan negeri, ahli Dewan Undangan Negeri. Kerajaan tempatan, kamilah ahli majlis. Majlis. Jadi gubal dasar. Fikirkan bila kita orang turun ke bawah, apa semua fikir, tengok permasalahan rakyat, kat situlah kita boleh bagi input-input yang berguna kepada pihak majlis untuk mereka gubal dasar yang bagus-bagus. Lagi-lagi pula kita di Pasir Gudang ni, dalam kawasan pinggiran bandar ataupun semi bandar, banyak industri. Banyaklah isunya, masalah-masalah dan sebagainya. Gunalah apabila kita orang duduk dekat jawatan kuasa dan sebagainya, bagi input yang baik-baik supaya akhirnya majlis lebih-lebih lagi apabila majlis bandaraya baru naik taraf jadi sebuah majlis bandaraya yang orang kata dari segi timing, dari segi masanya memang orang kata cun lah untuk kita bagi input-input baru kepada pihak majlis supaya dia rangka rancangan yang lebih mustahak ataupun yang lebih bagus, yang lebih orang kata sustainable, yang lebih mampan untuk Pasir Gudang. Begitu juga dengan yayasan. Kita ada ahli lembaga pemegang amanah yang berada di situ kerana kedudukan beliau dalam pemuda, iaitu saudara Nazri bin Tangis. Yayasan Pasir Gudang ni, itulah minta maaf lah kepada orang yang datang daripada Don Jaya, saya minta maaf. Sebab Yayasan Pasir Gudang ni, dia memang dalam Majlis Bandaraya Pasir Gudang je. Kan? Yang orang kata nak bantu sebahagian daripada yang mungkin ada masalah, nak bantu anak-anak kita yang mungkin ditimpa pelbagai isu dan sebagainya, kita bantulah. Tapi bawalah suara pemuda. Cubalah bantu
dalam kawasan majlis bandaraya itu cawangan-cawangan yang mungkin kita boleh bantu. Permudahkan birokrasi. Jadi daripada mereka rujuk pengurus tu banyak dia tu. Jadi dengan kuasa ahli lembaga pemegang amanah mungkin boleh bantu dari segi untuk memudahkan itu. Itu semua untuk parti. Untuk parti, faham tak? Maknanya untuk mudahkan. Yayasan Pasir Gudang tu adalah sebuah jabatan kerajaan ataupun yayasan bawah kerajaan. Jadi tak apa, saya tak nak sentuh banyak lagi tentang soal tu. Cuma itulah yang nak saya sampaikan kepada saudara-saudari semua. Saya rasa keputusan Ibu Pejabat UMNO untuk mengadakan persidangan kita pada tahun 2020 di awal 2021 ni pun ada sebab dan juga ada matlamatnya, iaitu memang yalah kita memang perlu hari ini dah berada dalam mood bersedia dengan segala kemungkinan, bersedia dengan segala persiapan untuk pastikan bahawa apabila semboyan telah berbunyi, mungkinlah kalau tengok window of opportunity ataupun tingkap peluangnya, kalau betul wakil-wakil rakyat Barisan Nasional nak tarik sokongan mereka kepada Kerajaan Perikatan Nasional, the next window adalah bulan 3 sebelum sidang parlimen berlangsung untuk tahun 2021. Andai kata kalau mereka terlepas peluang tersebut, tunggu lepas raya, itu saya bimbang. Saya bimbang itu hanya akan mengukuhkan lagi pengaruh dan orang kata kedudukan parti lawan kita lah, maknanya parti PDIPM dan sebagainya dan kunjung-kunjungnya. Contoh macam jasa cukup lah. Contoh macam jasa, kan? 85 juta yang mereka akan terima tu walaupun dah dikurangkan tu, rasa-rasanya kita yang bekas-bekas pegawai jasa ni dapat ke? Jadi balik dilantik semula sebagai pegawai jasa yang sentimental sangat. Apabila jasa tu kita hentam, jasa tu memang kalau peruntukan itu lulus memang akan digunakan untuk mengukuhkan lagi pengaruh dan juga akaunti mereka PBN. Sebab menteri PBN si Saifuddin. Jangan itu. Adalah sebahagian berita yang sentimental sangat. Alih-alih perasan kononnya bila jasa tu dilantik semula, apa jasa tu akan bagi lantik dia semula. Apalah. Mimpi. Itu semua apparatus dan juga modus operandi yang akan digunakan oleh PDBM untuk mengukuhkan kedudukan mereka di akaunti. Jadi kalau tanya saya, kita ni sebab COVID je yang tak boleh menyebabkan kita adakan pilihan raya dalam masa dekat. Kalau bukan kerana COVID, memang dah lama dah tidak ada pilihan raya. Dan tak kisahlah, lepas tu kita kerja sungguh-sungguh, kita menangkan parti kita, jadi kerajaan, tengok pula nanti susun balik macam apa yang kita bagi cakap. Mungkin Perdana Menteri mesti pada. Jadi kalau lagi drag, lagi berpanjangan, saya bimbang akan melemahkan kedudukan. Kita pun maraton ni, kan? Sampai masa maraton kita pun kaput je, bateri kita pun habis juga, kan? Dan MJP, alhamdulillah lah itu rezeki dia, kan? Itu pun satu hikmah kalah pilihan, kan? Kalau tak kalah pilihan, belum tentu boleh pakai 3 bintang. Itu semua hikmah, mana kita tahu. Tapi hikmah sepanjang kita bergelar membangkang yang saya lupa sebut, memang inilah, memang orang kata rasa, apa orang kata nak cakap macam mana, seronok bekerja sebagai pembangkang ni lah. Seronok. Baik yang atas, baik yang bawah. Yang bawah tak pernah berkira dari segi masa, apa yang dikorbankan kepada nak support apa yang dirancang di atas ni. Yang di atas ni pun nak claim pun segan. Sebab semua tahu bahawa kita berada dalam satu keadaan yang paling sukar. Yang memungkinkan kita buat semua tu hanyalah ni, dalam hati, ikhlas dan juga tak berkira dan sanggup berkorban. Tapi itu semua kita hanya dapat masa kita membangkang. Ini bila dah jadi kerajaan balik ni dah mula dah. Benda-benda yang tak timbul masa kita jadi pembangkang dah mula dah. Dah mula dah. Itu juga itu yang bikin baik jadi pembangkang kan. Tak pun sedap. Tapi tak adalah. Politik is all about power. Maknanya power maknanya kuasa untuk kita buat yang terbaik untuk parti lah. Berbalik kita ambil balik apa saranan Datuk Ketua bahagian tadi kata kita masuk politik sebab kita nak buat baik. Jadi nak buat baik ni dengan ada kedudukan, dengan tak ada kedudukan ni kita boleh buat baik.
Itu boleh pada tujuan kita masuk politik. Tapi itulah pengalaman saya menerajui pimpinan pemuda dan disokong oleh barisan pegawai Legend Coaster dan saudara-saudara semua. Ketika masa jadi pembangkang tu memang satu nikmat yang saya rasa yalah satu pengalaman dalam hidup saya apabila kita bergerak di akar undi, masuk kampung tu, buat program korban, bantu orang tu dan sebagainya, semua tak berkira, semua memang tunjukkan nilai keikhlasan, semangat perjuangan sebenar yang ada pada diri kita tanpa mengharapkan apa-apa balasan maupun sumbangan. Saya satu je lagi, iaitu saya ucapkan terima kasihlah kepada ketua-ketua pemuda cawangan yang sudi menerima penghargaan kepada pihak Gerakan Pemuda Perbahagian, khususnya pada mereka yang telah tamat tempoh umur. Itu sebagai orang kata satu penghargaan sebenarnya. Macam contoh, Abang Zalaluddin ni saya ambil pangkat abang lah pada saya yang pernah jadi setiausaha kerja semenjak zaman setiausaha kerja Pemuda Bahagian semenjak zaman arwah Mak Mazlan ni. Ketua Pemuda Pasir Gudang yang pertama tahun 2004. Haji Azman boleh betulkan saya. Jadi takkanlah bila beliau dah di umur kita tak buat apa-apa pada beliau kan. Jadi bekas perwakilan dan sebagainya. Jadi sebab tu apa nama yang yalah maknanya jadikanlah pengalaman sepanjang berkhidmat sebagai ketua pemuda cawangan dan bersama-sama dengan kami. Saya ni baru juga di Pasir Gudang, saya pun muda orang kata tu nak bandingkan dengan Azman dan sebagainya, memang saya pun banyak belajar daripada otak-otak Pasir Gudang. Mereka yang lama daripada sini, Macam Abang Din pun banyak beri pedoman, panduan, teguran kepada saya. Itu saya terima secara orang kata secara ikhlas, secara terbuka. Itulah pandangan orang lamanya. Jadi tak manis lah kalau ini merupakan persidangannya lah. Sebab 2021 confirm ada pemilihan. Melainkan presiden tak tangguh lah. Buat je, apa nak takut? Nak? Buat je tu. Kalau 2021 ada pemilihan, masing-masing tawarkanlah diri. Saya pun mungkin tawarkan diri. Kalau ada pencabar pun, tak apalah kita bertanding secara sihat. Biar serahkan kepada perwakilan, serahkan kebijaksanaan perwakilan untuk tentukan. Tak ada masalah. Jadi macam Abang Din, saya sangat-sangat hargai lah mereka yang macam Hashim, yalah, saya tak boleh nak sebut Airuddin, pembaru tapi yalah sebab pangkat abang lah pada saya kan. Abang yang terus beri bimbingan, beri teguran, beri secara ikhlas untuk memastikan saya dapat mengemudi, saya dan rakan-rakan dapat mengemudi pergerakan Pemuda Amdul Bahagian Pasir Gudang dengan sehabis baik. Ini ya sehabis baik. Kita cuba. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan kepada semua perwakilan. Mohon maaf atas kesalahan kata, salah bahasa. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah.